Macam mana nak kekal positif? Ya, sebab kita memang memerlukan motivasi sebab kita tidak sentiasa berdiri teguh, ada masanya kita akan jatuh. Jadi kita sangat perlukan input-input baik, input-input yang positif agar kita dapat menyutralkan hati dan juga fikiran kita agar kekal bersemangat untuk melakukan aktiviti bukan saja hari ini malah untuk masa yang akan datang, Ridwan. Baiklah, hari ini kita akan ada satu slot iaitu kekal positif diri bersama dengan Tuan Haji Fazli Yusof, perunding motivasi. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah sihat. Bagaimana hujung minggu? Oh ya, penuh positif. Penuh positif. Kekal singgah. Walaupun kami santai hari ini, tapi Tuan Haji kekal singgah. Alhamdulillah. Tak sangka lah hari ini hujung minggu kan. Itulah Tuan Haji, bila kita cerita tentang kekal positif kan, tidak dapat dinafikan. Rata-rata orang ataupun apa sahaja masyarakat di luar sana pasti akan ada masalah-masalah yang berlaku dalam hidup. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah hubungan, cinta dan sebagainya. Tapi tunjuk sebelah sana je. Semua lelaki. Tak, itu menunjukkan kita ada hubungan lah di luar sana. Bagaimana sebenarnya dalam nak mengatasi masalah-masalah tersebut sebelum kita move kepada satu tahap kita nak kekal positif? Terima kasih Ridwan dan Adi. Thank you very much. Perbahasan menarik. Menjadi positif, saya boleh katakan ia sangat-sangat penting. Masalahnya ialah ia tak diajar di sekolah. Ya. Ada satu kajian dibuat terhadap 275,000 orang. 275,000 orang, kajian terhadap ramai ni. Oleh seorang profesor bernama Profesor Liu Bomirski dan dikeluarkan dalam satu jurnal pada Disember 2005. Dia mendapati adakah soalannya adalah adakah kejayaan membuatkan kita gembira ataupun kegembiraan menyebabkan kita berjaya? Soalannya. So kajian ini menunjukkan daripada 275,000 orang mereka membuat rumusan bahawa adalah sebenarnya orang yang gembira dan positif lebih mudah berjaya. Kalau orang itu nak berjaya baru nak positif dan happy, dia susah. Jadi rupa-rupanya dia menjelaskan kadang-kadang bila orang tu dia stres sangat dah, hari-hari marah orang. So apa nak menyangka bila dia berjaya dia akan happy. Tapi bila dicapai apa yang dia nak, dia tak happy sangat pun. Dia tambah lagi stres. Kan? Jadi menjadi positif ni sangat penting. Sebab bila kita positif, kita akan gembira. Dan mengikut kajian ini, bila kita gembira, lebih mudah kita mencapai sasaran ataupun impian ataupun cita-cita yang kita nak capai. Ya. Saya pernah terbaca satu laporan akhbar yang menyatakan bahawa it's how we look in life. Contohnya macam kalau kita berada dalam kesesakan jalan raya boleh jadi stres ataupun kita menikmati kesesakan jalan raya itu sebab kita tahu kita berada di tengah kota Kuala Lumpur. Jadi persepsi kita terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita itu sangat penting. Sangat penting, Andy. Begini, bila bercakap mengenai gembira ataupun positif, ada dua prinsip, bukan dua prinsip lah, dua jenis kegembiraan yang biasa disebut. Yang pertama dia panggil inside outside, yang kedua adalah outside inside. Apa beza dua ni? Outside inside ialah kita mengharapkan benda luar yang menggembirakan kita. Kita mengharapkan pujian, kita mengharapkan sanjungan, kita mengharapkan likes di Facebook, kita mengharapkan view di Instagram, share dan comments. Bila kita tak dapat benda luar ini, kita sedih. Bila kita mengharapkan benda luar, dipanggil outside inside. Outside itu mempengaruhi inside. Dan ini dalam psikologi juga dipanggil sebagai hedonic happiness, iaitu kegembiraan hedonik. Dia boleh dicapai dengan mudah. Kegembiraan hedonik ini boleh dicapai, maksudnya contohnya kalau kita nak benda luar, contohnya kita boleh beli. Kalau kita rasa sedih hari ini ataupun hujung minggu ni kita rasa macam tak ada benda nak buat, dan kita keluarkan RM50, kita boleh buat banyak aktiviti hiburan. Itu luar, external, outside inside. Iaitu kegembiraan daripada pengalaman, daripada kejadian, daripada peristiwa, daripada aktiviti yang kita buat. Tetapi tidak cukup. Tidak cukup. Ramai orang mencari kebahagiaan ini saja, kegembiraan ini saja. Itu dia susah nak happy tu. Dan satu lagi masalah hedonic happiness ialah dia cepat goyah, dia cepat retak, dia fragmented, dia fragile, kata orang putih lah. Saya bagi contoh, kita dah keluarkan RM50 tadilah, main bowling, tengok movie dan makan sedap sikit. Kita happy lah.
Berapa lama? Mungkin 3 jam. Mungkin movie lama sikit, mungkin 5 jam. Tapi bila kita balik rumah, mungkin kita tengok WhatsApp, ada orang sindir kita dekat grup tadika dulu kan. Grup tadika. Jadi kita sentap. Jadi yang tadi RM50 itu dah hilang dah. Kan? Dia hanya untuk escapism pada waktu tersebut. Tapi orang kata setiap manusia perlukan penghargaan. Macam mana Tuan Haji? Penghargaan yang bagaimana yang baik untuk kita sebenarnya? Apabila kita bergantung kepada yang dipanggil extrinsic motivation. Extrinsic ialah motivasi dari luar. Sanjungan bagus. Dia akan meningkatkan kegembiraan kita dan dipanggil self-esteem, iaitu harga diri kita, macam mana kita lihat diri kita. Tetapi didapati motivasi yang lebih kuat ialah intrinsic motivation, iaitu motivasi daripada dalam. Itu yang saya sebut tadi, inside, outside. Bukan outside, inside. So didapati ciri-ciri orang yang berjaya, orang yang sangat efisien dan efektif ialah mereka yang memiliki intrinsic motivation, iaitu orang yang mempunyai kekuatan dalaman. Dia tahu apa yang dia buat itu baik dan dia boleh capai, dan bila dia capai dia buat kebaikan lebih banyak kepada orang lain. Dalam proses tersebut, kalau orang lain tak recognize dia ke, tak puji dia ke, orang lain kritik dia tak ada masalah. Sebab dia tahu laluan dia, motivasinya daripada dalam diri dia. Dia tidak orang kata mendambakan macam mana orang lihat diri dia, tetapi dia tahu macam mana untuk melihat diri dia sendiri. Bila kita ada this motivasi dalaman ini, ada istilahnya intrinsic motivation yang saya sebut tadi, inside outside, ataupun dalam istilah lain disebut sebagai eudaimonic happiness. Itu mungkin boleh explore lagi lebih jauh lah. Apabila kita ada ini, orang yang ada dalaman yang kuat, mereka tidak cepat rasa stres, dia tak cepat rasa goyah dengan peristiwa negatif yang dia alami. Sebaliknya, dia boleh keluarkan rasa positif dari dalam diri dia dengan lebih pantas, dan bila dia lebih mudah positif, maksudnya dia lebih mudah happy. Betul. Bila orang tu happy, berdasarkan kajian Dr. Liu Bomirski tadi, menunjukkan bahawa bila kita mudah happy, maka kita mudah capai apa yang kita nak capai. Betul. Kita memang nak sentiasa positif, kita nak sentiasa gembira. Tapi beberapa hari lepas saya juga berkongsi di Instagram saya bertanya kepada follower saya, bagaimana anda kekal positif? Satu soalan yang diberikan kepada saya, is it possible to stay positif selamanya? Bagaimana, Datuk? Kita boleh uruskan rasa positif. Sebab rangsangan negatif ada di mana-mana sahaja. Cara yang pertama ialah kita avoid rangsangan negatif. Yang duduk lagi dalam grup membawang tu kenapa? Kan? Kita yang buat pilihan untuk duduk dalam grup tersebut. Anda boleh left, anda boleh mute ataupun apa sahaja. Kita tak ada tanggungjawab pun untuk baca grup, betul kan? So kalau kita ada grup yang negatif pun, kalau anda ada pilihan pertama left, yang kedua adalah tak payah baca pun, kan? Ataupun anda boleh klik je dan scroll terus ke bawah, kan? Tapi kenapa kita nak sangat? Sebab kita nak biarkan diri kita dipengaruhi oleh elemen negatif. Tapi kehendak kita untuk mengetahui perbincangan tersebut. What for, kan? Untuk apa kita tahu? Baik, bila kita hidup dengan tujuan yang kuat, kita ada peranan, betul kan? Peranan kita adalah contohnya sebagai anak, sebagai suami, sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai pekerja, sebagai tok siap surau di taman perumahan. Kenapa kita sibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada tanggungjawab, tak ada kaitan dengan peranan hidup kita? Kan? Kita dalam psikologi dipanggil mindfulness. Kita buat sesuatu dengan sedar kenapa kita buat. So orang yang ada mindfulness, iaitu dia sedar secara penuh apa yang saya buat itu untuk apa objektifnya, dan saya nak capai apa, dan apa kesannya kepada psikologi saya, dan apa kesannya kepada hari saya, apa kesan kepada orang di sekeliling saya. Kalau kita hidup dalam keadaan sedar seperti ini, kita akan lebih mudah gembira dan bahagia, dan kita lebih mudah untuk menjalankan peranan kita sebagai diri kita. Tetapi kalau kita biarkan diri kita hanyut dengan rangsangan luaran, yang ni yang jadi problem. Sebab rangsangan banyak. Kita bukan hidup di tahun kurun ke-12. Kurun ke-12 rangsangannya pokok, kan? Sungai, kalau duduk sungai lah. Betul. Kalau pada pasir, bunyi pasir bergerak je tu je. Tetapi kita hidup dengan informasi yang penuh syarat. Sampai sekarang dalam bab keputusan dia ada istilah dia panggil decision fatigue. Dia ada yang sebut information fatigue.
decision fatigue ialah kita dah tak larat nak buat keputusan sebab terlalu banyak benda di sekeliling kita. Kalau dulu kita pergi kedai kopi, keputusannya mudah. Kopi dengan teh senang. Sekarang ada macam-macam. Ada gabungan. Dulu roti canai, roti telur, 2 je. Kan? Sekarang dah ada macam-macam, betul kan? Betul. Telur puyuh ada. Lepas tu canai letak pisang apa semua macam. Ada 20 jenis roti canai. So kita penat nak buat keputusan. Sebab apa? Ransangan banyak benda pilihan di luar sana. Tetapi kita kena kuat, kita kena buat pilihan, kita kena jelas kat sini. Ya. Tuan Haji, itulah ada kata-kata yang sering kita baca, saya yakin ramai juga penonton baca, avoid toxic conversation, avoid toxic friends, avoid sesuatu yang mendorong kita untuk bercakap tentang perkara-perkara buruk tentang orang lain, tapi berbalik juga pada diri kita tentang keberanian untuk meninggalkan perkara itu. Sebab kadang-kadang sekeliling kita, termasuklah rakan baik kita sendiri, pun cenderung untuk bercakap tentang perkara negatif. Keberanian itu bagaimana untuk kita wujudkan, meninggalkan orang yang rapat kita, ada konflik dekat situ. He is my best friend, at the same time aku tak nak berada dalam kelompok negatif. Macam mana? Sebab tu pilihannya kita tak perlu menjadi polarized. Bila kita tidak suka, tidak semestinya kita confrontation dengan dia. So ini satu benda tradisi kita. Bila kita tak setuju dalam budaya kita, bila kita tak setuju, kita ada tendensi, kita ada kecenderungan untuk berkonfrontasi dengan orang yang kita tak setuju. Kenapa begitu? Tak setujulah. Tak ada masalah. So bila kita nak menghindarkan diri daripada benda yang kita buat keputusan tak mahu bersama, tidak semestinya kita perlu putus sahabat, tak semestinya kita perlu confrontation dengan dia. Kita masih berbual, belanja dia makan, pergi minum, no problem. Bila disebut elemen negatif, kita boleh alih banyak. Kita boleh alihkan tajuk, betul kan? Ataupun kita tanya soalan like this. Ini bila gossiping, dia ada satu soalan yang sungguh powerful untuk buatkan orang itu krik-krik. Bila dia cerita satu benda yang toxicating, kita tanya soalan, okay, awak share about this, what for? Dalam bahasa Malaysianya, untuk apa kita bisnes masa ni sekarang? So dia akan termenung, dan why not kita fikir apa patut kita buat untuk makcik yang susah tu. So, kita divert dengan benda yang positif. Motif. Tapi dalam bentuk conversation begitu, ada orang mengambil sesuatu pendapat itu sebagai satu kritikan. Dan kritikan itu, ada orang boleh menerima kritikan itu secara positif. Ada juga yang boleh menerima kritikan itu sebagai yang negatif. Bagaimana dalam aspek sebelum tu? Sebelum menjawab soalan saya, ada panggilan di talian. Nurul dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Nurul, apa khabar? Soalan anda? Baik, Alhamdulillah. Tadi saya ada satu soalan. Yes, Nurul. Macam mana kita nak tahu kita tu dalam situasi positif atau tak? Kadang-kadang kita rasa kita positif, tapi kita tak positif. Tapi kita nak kita pasti diri kita dalam keadaan positif. Interesting. Itu sahaja, Nurul? Soalan yang baik. Terima kasih. Terima kasih, Nurul. Sebelum jawab soalan saya, jawab soalan Nurul dahulu. Itu soalan yang baik kerana kita perasan positif. Ada satu kajian dibuat oleh seorang profesor bernama Profesor Barbara Fredrickson. Dia buat satu teori. Orang yang happy dan positif, dia akan ada 2 kesan utama. Iaitu dipanggil the theory of broaden and build theory. So apa dia kata? Dia kata orang yang positif, otak dia akan broaden. Dia ada banyak idea. Orang yang positif, dia boleh selesai masalah sebab dia ada, kalau ada masalah, dia ada 10 option. Kalau kita dalam keluh kesah, negatif, stres, ada masalah, benda tu simple tapi tak ada pilihan. Di luar ditelan, kemam tak boleh, kan? So sebab itu kadang-kadang kita jumpa orang stuck. Cuba cek balik orang yang stuck dalam kehidupan, orang yang terperangkap dalam kehidupan, orang yang positif happy ke orang yang selalu mengeluh? Selalu mengeluh. Bangun tidur sedih, murung, anxiety, betul kan? Cuba bangun bersyukur. Allah kata, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah, syukur. Kita baca doa maksurat pagi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan kami daripada sedih dan keluh kesah. Apa dia? Hammi, sedih dan bimbang. Hammi ialah kebimbangan masa depan. Negatif lah, stres. Al-hazan ialah kesedihan masa lampau. Duk kenal lagi, kita clash dah 14 tahun, duk kenal lagi dia, kan? Kenangan lalu mengusik jiwa. Baiklah, Tuan Haji, kita ada pemanggil. Dari Kelantan. Dari Kelantan katanya. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Sabri.
Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Ni saya nak saja nak mencadangkan adakah kita adakan atau perbanyakkan institusi positive thinking di Malaysia untuk manfaat bersama. Itu saja atau ada yang lain? Masih tak ada lagi. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik Sabri. Terima kasih. Perlukah? Itu cadangan yang bernas. Sebab cabang positif psikologi dipanggil. Baru ialah antara cabang yang agak barulah dalam psikologi. Iaitu cabang yang memperkatakan tentang cabang akademi yang memperkatakan tentang bagaimana untuk bergembira, macam mana untuk gembira dan positif lah. Saya percaya ada beberapa institusi kerajaan yang boleh dikaitkan dengan ini seperti Institut Sosial Malaysia dan beberapa lagi di fakulti-fakulti psikologi di universiti, dan dalam masa sama mungkin boleh disusun semula struktur baru yang melibatkan pengamal-pengamal yang terus di lapangan boleh duduk sama untuk membudayakan positif ini. Sebab kita tengok kadang-kadang oleh kerana media sosial ini, orang jadi kadang berani, keyboard warrior ni dia berani lebih, dia maki hama salamba je. Berani kat situ ya. Berani kat situ je, jumpa hehehe je kan. Maksudnya tapi negativiti dah ada kat situ. Kan. Jadi orang memaki orang, apa ni sila mati, sila mampu, sila meninggal, itu kan negatif kan. Dan ada kajian, saya lupa nama kajian ni, menunjukkan bahawa apabila seseorang itu bercakap kasar dan kurang ajar dengan orang, tahap produktiviti orang yang bercakap dan orang yang menerima kutukan itu akan merosot beberapa puluh peratus. Dan orang ketiga menyaksikan benda tersebut juga akan merosot produktiviti dan performance mereka. Menunjukkan bahawa negativiti adalah beban kepada negara. Sebab tu saya dalam NGO, saya kumpulkan ada beberapa NGO. Awal tahun hari itu kita lancarkan kempen Malaysia Positif. Yang kita nak ajak supaya ramai orang positif. Sebab bila kita buat pilihan untuk positif, bukan saja kita yang gembira, kita boleh gembirakan orang di sekeliling kita. Itulah orang kata bahagia yang paling bahagia adalah ketika dapat membahagiakan orang lain dan orang tu bahagia kerana kita. Soalan Ridwan tadi tak dijawab. Bagaimana nak menerima kritikan tersebut dari sudut positif? Ada orang sebab menerima kritikan terus murung sehari, 2 hari. Nak move on itu payah. Di dua hal lah. Pertama, orang yang beri kritikan tu bagilah secara baik kan. Berilah kritikan membina, bukan kutukan menghina. Dua benda kan. Okey, yang kedua, itu bukan konsep kita hari ini. Konsep kita hari ini adalah bila kita terima kritikan. Pertama sekali kita kena pertama kita kena ada mindset dan tak ada kegagalan tapi ada pengajaran. So, setiap kali kita tak dapat, setiap kali kita tak mencapai apa yang kita jangkakan, itu bukan kegagalan, itu adalah pengalaman dan juga pengajaran dan pedoman. Dan kita kena ingat, kadang-kadang kita tak nampak apa yang ada diri kita. Bila orang bagi feedback atau pengajaran, kita kena appreciate first. Dengar sama ada betul atau tidak, itu belum tentu. So dengar adalah sangat penting. Syaratnya dengar tanpa menghukum. Boleh jadi betul, boleh jadi salah, tapi saya dengar. Sebab ia adalah sangat ciri yang dimiliki oleh orang yang sangat berjaya. Yang ketiga adalah bila kita dengar secara positif. Bila kita menganalisa apa yang orang sebut tentang kita, analisa secara positif. Dan maksudnya apa yang saya boleh pelajari, dia maki saya 15 minit non-stop. Macam-macam spesies binatang dia sebut. Kan? Itu tak perlu, itu negatif, betul kan? So ambil yang positifnya apa dalam konteks tersebut. Yang keempat adalah kita kena ingat, orang boleh sebut, sejuta orang boleh sebut sejuta makian terhadap kita, tapi siapa yang buat keputusan untuk menerimanya? Kita sendiri. Lepas tu ada keluar peribahasa anjing menyalak bukit. So jadilah bukit. Mungkin ada 1000 anjing menyalak pada bukit tersebut, tapi kita buat keputusan apa yang baik untuk diri kita. Yang keempat. Yang kelima adalah, kalau orang maki kita dan nak kita jatuh dan kita sedih, kita jatuhlah. Kenapa kita mengikut apa yang dia nak? Kan? Jadi kalau orang dengki kita, orang hasad, dia boleh kata bermacam-macam kat kita. Dan dia nak tengok kita lemah, kita jatuh, betul kan? Tiba-tiba kita buat keputusan lemah dan jatuh. Sebab kita tak boleh nak handle apa yang berlaku dalam diri kita. So bila kita tengok aspek ini, menunjukkan bahawa kalau orang boleh cakap semua benda, tetapi buat keputusan adalah diri kita sendiri. Dan orang yang bijak, orang yang positif, bila kita positif, kita buat keputusan untuk happy, betul, sebenarnya kita akan jumpa banyak pengajaran dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita biarkan diri kita dalam keadaan
resah, keluh kesah, complaining, benda kita pergi dekat water theme park pun kita stres kat situ. So it doesn't matter apa yang berlaku di sekeliling kita sebenarnya. It depends on us. It depends on us. Baik. Terima kasih banyak Tuan Haji Fazli Yusof. Semoga banyak lagi bermanfaat. sebenarnya. Banyak lagi sebenarnya kita nak kupas kan. Tapi kekal positif dalam diri semoga bermanfaat kepada semua penonton di rumah lah kan. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan terus-menerus memberikan perkara-perkara positif untuk anda kekal produktif dan juga menjalani hari-hari ini dengan semangat. Kata-kata motivasi yang paling awak suka sekali? Saya nak ambil sikit kata-kata Tuan Haji tadi. Sesuatu apa yang orang kritik kita itu bukan satu kegagalan, tetapi ialah satu pengajaran dan juga satu pedoman untuk usaha seterusnya supaya kejayaan itu akan berada di baik, jangan dengar sangat, jangan fikirkan sangat apa orang cakap sebab kadang-kadang orang bercakap tanpa berfikir.